Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sambung perbincangan kita dalam pengajian kita dalam kitab Munyatul Musalli, kitab yang membincangkan satu tajuk ibadah yang sangat besar dalam Islam ini, iaitulah ibadat salat. Karena Allah Ta'ala letakkan salat ini dalam rukun yang kedua ba'da syahadataini. Selepas kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kita bersalat. Jadi salat ini duduknya dalam pelajaran kita lepas, Syekh Daud kata seperti kepala bagi tubuh. Sebagaimana tubuh tak boleh hidup tanpa kepala, agama juga tak boleh hidup tanpa salat. Jadi kalau orang kata aku ni tak apa tak salat pun sebab saya hati baik, ini pun ada juga orang cakap sedemikian. Kita kata baik awak dengan orang tapi tak baik dengan Tuhan. Jadi yang kita naknya, kita baik dengan Allah dan baik dengan makhluk, barulah sempurna. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah bincang tentang 13 rukun salat. Rukun salat ada berapa? Ada 13. Jadi saya dah sebut di awal perbincangan bahawa ada setengah buku ataupun setengah kitab meletakkan salat itu ada 17 rukun. Jadi kita katakan dua ini tidak bercanggah. Perbezaan di mana yang membezakan 13 dengan 17 itu duduknya di tumakninah. Yang asingkan tumakninah daripada rukuk satu rukun, tumakninah lain. Kalau dia teruskan tumakninah, rukuk serta tumakninah, maka dia jadi 13. Itu je perbezaan kita, jangan confuse. Kalau tengok mana-mana buku, apa sini 13, yang ni 17, apa pula ni? Tak ada apa pula. Kita dah tahu dah, dalam ilmu yang kita belajar ni kita telah dapat maklumat yang jelas. Baik, kita pergi kepada sambungan kita dari muka surat 9, baris yang ke-8. Dan sunat sembahyang ab'ad. Sunat sembahyang ab'ad, apa artinya sunat sembahyang ab'ad itu? InsyaAllah minta Ustaz Usni baca dia punya tu. Tak ada mikrofon itu Ustaz. Mic tak ada untuk membaca dia. InsyaAllah mic dia akan sampai. On the way juga. Dia KL ni memang on the way itu biasa. Bismillah. Dan sunat sembahyang ab'ad. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan sunat sembahyang ab'ad itu, yakni yang dijabarkan dengan sujud sahwi, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. 8. Pertama tasyahud awal, dan keduanya duduknya, dan ketiga membaca qunut, dan keempat berdiri baginya, dan kelima membaca salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud, dan keenam salat atasnya, kemudian daripada qunut, dan ketujuhnya salat atas ali, kemudian daripada tasyahud akhir, dan kedelapannya salat atas ali, kemudian daripada qunutnya. Maka sekian itu manakala ia meninggalkan satu-satunya, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Dua sujud daripada akhir sembahyangnya, dahulu daripada salam, sudah membaca salat dan doa tasyahud. Adapun sunat hai'ahnya. Ya. Jadi sambungan kita duduk di dan sunat sembahyang. Jadi sembahyang kita ni kita telah belajar ada berapa sunat?
Kita belajar dalam fiqh Syafi'i, sembahyang ada 3 perkara. Yang pertama dia panggil rukun, yang mesti kena buat. Siapa tak buat ini, dia kena ulang balik rakaat yang dia tinggalkan itu. Itu rukun, kita kena yutan balik. Contohnya orang ni sujud satu je, sekali dia sujud, kemudian dia bangun rakaat, maka rakaat itu terpaksa di-cancelkan. Dia kena turun balik, menyelesaikan masalah yang tertinggal. Itu rukun. Yang kedua dia panggil sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad ini? Sunat ab'ad ialah perkara-perkara yang diberati mengerjakannya dalam salat. Sunat perkara-perkara yang kena buat dalam salat. Sebab itu dinamakan ab'ad, mana sebahagian daripada salat. Yakni perkara-perkara penting yang menyerupai rukun salat. Jika tertinggal, dikehendaki menggantikannya dengan sujud sahwi. Kalau orang itu tinggal, dia kena sujud sahwi. Jadi kalau tertinggal sunat ab'ad, kita kena sujud sahwi. Sujud sahwi ini perbahasannya sangat panjang, tapi bukan di sini. Cuma di sini dia beritahu sujud sahwi itu maksudnya sujud kerana terlupa. Itu panggil sujud sahwi. Sahwi itu makna sahun. Bahasa Arab kata sahu dengan makna lupa. Bila kita terlupa sebab kita tinggal tadi, maka kita kena buat sujud untuk gantikan dia. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, ada 8 perkara. 8 perkara ni kita cuba bahaskan secara ringkas satu persatu. Yang pertama, tasyahud awal. Tasyahud ni ada 2 tasyahud. Yang pertama, tasyahud awal. Ini bagi salat yang 4 rakaat atau salat yang 3 rakaat. Bagi salat yang 2 rakaat aja, satu tasyahud saja, tak adalah tasyahud awal, tasyahud akhir. Satu tasyahud. Ini tak timbul. Itu tetap dengan yang 2 rakaat itu, dia jadi tasyahud itu tidak lagi sunat ab'ad. Dia jadi termasuk dalam rukun yang kita telah belajar. Dan kedua, duduk untuk bertasyahud awal. Dia akan kronologi, dia akan ikut yang asal dia lah. Dan ketiga, membaca qunut. Yang ketiga, membaca qunut. Qunut ini dalam fiqh mazhab Syafi'i mengatakan sunat baca qunut bila pada waktu subuh. Waktu subuh kena baca qunut. Jadi perbahasan qunut ni tentang panjang lah. Saya nak ringkas hari ini supaya tuan-tuan muslimin dan muslimat apabila berdepan dengan situasi imam tak baca qunut, macam mana kita nak menghadapi masalah? Jadi banyak soalan timbul, terutama sekali bila kita pergi ke Mekah. Betul tak? Imam di Masjid Haram Mekah, kenapa tak baca qunut? Itu soalan. Sedangkan qunut ni sunat. Betul. Saya ringkaskan cerita ni, ambil dalam kitab Al-Majmu' bagi Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia ringkas dan mudah untuk kita faham. Dia kata mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat baca qunut pada waktu subuh. Tak kira lah sama ada turun bala ataupun tak turun bala. Kalau turun bala tu, itu dia panggil qunut nazilah. Macam hari ini apabila bala bencana menimpa sahabat-sahabat kita di negara Syria, banyak masjid-masjid umat Islam khususnya di tanah Arab sendiri telah mengisytiharkan dia akan baca qunut nazilah. Makna qunut kerana bala turun. Jadi dia panggil qunut nazilah. Jadi itu pandangan mazhab Syafi'i, qunut kena ada. Kata di Abdullah bin Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri, Imam Ahmad, la qunuta fi subhi, tak ada qunut, tak sunat baca qunut pada waktu subuh. Jadi perbezaan mazhab ini kalau kita belajar, kita rasa tenang. Kenapa orang ni baca? Sebab ada dalil dia baca. Kenapa dia tak baca? Kerana orang ni ikut mazhab yang tidak baca. Jadi kita senang. Bila kita sampai di Mekah, kita rasa nak ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Nabi SAW bersabda, dijadikan imam itu supaya kamu ikut dia. Iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u. Bila dia takbir, takbir. Bila dia rokok, kamu rokok. Jadi kita pergi ke sana, imam tak baca, kita ikut dia. Tidaklah menjadi satu masalah. Sehingga menimbulkan ada setengah jemaah, dia kata saya pergi Masjid Haram semua sekali saya ikut, kecuali subuh saya tak sembahyang. Tak ikut Masjid Haram. Saya kata pelik awak. Subuh, qunut dalam sembahyang subuh.
Saya rasa perbahasannya tidaklah sebesar baca bismillah dalam Fatihah. Yang imam tak kuat bismillah tak apa, tapi tak kunut tak boleh. Jadi kadang-kadang tak seimbang kita. Apabila bila kita tidak belajar betul-betul. Jadi mana dalilnya? Dalilnya kata Anas radhiyallahu anhu dalil mazhab Syafi'i dulu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka. Nabi kita baca kunut sebulan. Dia doakan ke atas puak-puak ra'iyah yang telah membunuh 70 orang sahabat Nabi dalam Zatul Raji'. Maka bila dia timbul isu ni sebulan, kemudian turun ayat Quran, laisa laka minal amri syai', ya Muhammad, bukan urusan kamu doa melaknat dia orang tu. Maka Nabi kita berhenti doa ke atas puak-puak yang bunuh sahabat Nabi. Fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Kata di Anas radhiyallahu anhu, adapun pada subuh, waktu subuh, Nabi kita berterusan melakukan kunut sehingga faraqad dunya, sehingga Nabi kita meninggal dunia. Hadis ini telah ditasahihkan oleh jamaah minal huffaz, daripada ulama-ulama hadis, dan mereka mengatakan hadis ini sahih. Jadi panjanglah ceritanya. Kata Al-Bara' radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada waktu subuh dan maghrib. Ada tambahan maghrib. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu dua hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kunut itu sunat kita baca. Kita tengok pula pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kenapa tak ada kunut. Ini pandangan yang kedua untuk kita teliti tengok pandangan mereka. Jadi apa dia kata? Hadisnya yang tadi pun hujahnya dengan hadis Anas. Yang ni pun hujahnya dengan hadis Anas. Anas kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca kunut sebulan, kemudian dia tinggal, tak baca kunut lagi. Mari pula sahabat yang lain, nama Sa'ad bin Tariq, dia tanya ayah dia kata, ya Abi, wahai bapa dah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abi Bakar, di belakang Umar, di belakang Ali, Uthman, Ali. Fakanu yaqnutuna fil fajri, adakah mereka baca kunut waktu fajar? Faqala ay bunayya muhdas, dia kata, ya anakku, tak ada, aku tak salat belakang dia itu baca lain pada kunut nazilah. Maka itu di antara bercanggah di antara dua pandangan. Kerana itulah saya suka ambil di sini apa yang dibawa oleh Imam At-Tirmizi, Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, di dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata wal amalu alih inda aksari ahli ilmi, ramai ulama tidak mengambil hadis ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama, tokoh ulama yang hebat, dia ada mazhab sendiri, mazhab Tsauri. Dia kata in qanata fil fajri fahasan wa illam yaqnut fahasan. Kalau imam tu baca kunut waktu subuh baik, kalau dia tak baca pun baik. Jadi dua-duanya ada dalil. Waqtara alla yaqnut, tapi aku sendiri pilih tak baca kunut. Sufyan Ats-Tsauri, dia tak nak orang lain. Dia kata orang itu baca pun baik sebab ikut hadis tadi. Yang tak baca pun baik sebab ikut hadis yang kata Nabi kita tak baca. Aku sendiri la yaqnut. Abdullah ibn Mubarak kata al-qunut fil walam yaral qunut fil fajri. Itu pandangan daripada Abdullah bin Mubarak, dia kata dia tak baca kunut pada waktu fajar. Jadi pandangan Sufyan Ats-Tsauri dalam masalah ini cantiklah untuk kita bertoleransi dalam satu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Empat ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i di dalam skop koridor Ahlussunnah wal Jamaah, yang tak payah kita rasa tak boleh ikut imam ni, takkanlah pandai kita pula dengan imam. Kita dengan imam Masjid Haram, kita rasa pandai dia pada kita tak? Kepandai kita dengan dia. Jadi setengah Jumaat ni dia rasa pandai dia tu, tak nak pergi sembahyang subuh di Masjid Haram. Dia sanggup solat subuh seorang-seorang di bilik dia kerana semata-mata kerana kunut. Jadi kita hujah sahaja. Panjanglah hujah ni, saya nak ringkas di sini. Kita bukan belajar fiqh mazhab, cuma kadang-kadang beberapa isu seperti ini perlu pada penjelasan supaya jemaah rasa tenang. Kenapa hujah dia? Sebab tadi hujah. Beberapa orang sahabat kata musalat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sayyidina Utsman, hadis Tirmizi,
dia tanya Abi Malik Al-Asja'i. Qala qultu li abi, aku tanya bapa aku, mu sembahyang belakang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, adakah dia orang kunut? Saya membelakang Sayyidina Ali lagi di Kufah, nahwan min 5 sinin, 5 tahun salat di belakang Sayyidina Ali di Kufah. Akanu yaqnutun, apakah dia baca kunut? Qala ay bunayya muhdath, wahai anakku, ini cerita baru, dia tak ada, Sayyidina Ali tak baca. Jadi itulah pandangan Imam At-Tirmizi, cukup cantik. Jadi siapa dia baca hadis Tirmizi, kena ambil pandangan. Lepas pada Imam Tirmizi dia bawa hadis, dia akan sebut darjah hadis. Hadis ini hasan sahih ke apa-apa. Kemudian dia sebut pandangan ulama. Wal amal inda fulan kaza wa kaza. Jadi manhaj Imam At-Tirmizi ini manhaj fiqhi, kerana dia membincangkan satu perkara dan dia bawa satu solusi ataupun keputusan di situ. Baiklah, itu cerita kunut. Kemudian kita berpindah kepada yang keempat, berdiri bagi kunut. Itu sunnah abad. Dan kelima, membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada tasyahud. Ini termasuk dalam abad. Dan keenam, selawat ke atasnya kemudian daripada kunut. Dan yang ketujuhnya, selawat ke atas al. Apa makna al? Keluarga. Al makna keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu al, itu maknanya keluarga, family dia. Jadi tentang selawat ni saya ingat kita dah bahas panjang dah dalam perbincangan yang lepas. Di awal-awal dulu, awal perbincangan dulu saya dah sebut tentang ashabun nabi itu. Alun nabi hum ahlu millatihi minal arabi wal ajami was sudani. Jadi ingat dah syair yang kita baca di awal dulu tu. Alun nabi, ingat balik syair ni. Hum atba'u millatihi minal a'ajimi was sudani wal arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuh sallal musalli ala taghi abi lahabin. Jadi Imam Asy-Syaukani bawa syair ni dalam kitab dia Nailul Awtar. Dia kata alun nabi, keluarga nabi itu hum atba'u millatihi, iaitulah pengikut-pengikut agama dia. Orang ikut nabi, ikut Islam ini dia panggil alun nabi dalam selawat. Minal a'ajimi was sudan wal arab, orang ajam, orang Sudan, orang Arab. Lau lam yakun aluhu illa qarabatu, kalaulah keluarga Nabi ini semua keluarga dia, sallal musalli ala taghi ali abi lahabin, nescaya orang bersolat itu berselawat sama ke atas Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni keluarga tak keluarga? Keluarga, pak saudara dia, adik-beradik dengan Abdullah. Jadi dalam Ali Muhammad, kita ulang baliklah dalam rakaman kita sudah ada Ali Muhammad dalam selawat itu, iaitulah orang-orang yang beriman pada Nabi. Macam kita juga bila kita selawat, kita kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Selawat kata Muhammad dan keluarga termasuklah kita. Yang kita kata ni. Jadi dalam kita baca dah baru ni kita sudah baca dalam bab tasyahud. Kita dah baca dalam bab tasyahud apa cerita tasyahud baru ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tentang tasyahud. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah, tu kan? Jadi bila kita kata assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, selawat, salam ke atas kita dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum idza qultum, apabila kamu kata assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, apa jadi? Asaba kullu 'abdin fis sama' aw bainas sama'i wal ardi. Semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang salah ini, yang duduk atas muka bumi, yang duduk di langit, yang duduk di celah-celah di antara langit dengan bumi, bainas sama'i wal ardi, di celah langit dengan bumi. Orang akan tanya, ada ke manusia? Boleh jadi di planet lain pun ada juga makhluk ibadillah salihin, wallahu alam. Hari ni orang duk cari pelik-pelik aja, UFO lah apa benda mari. Jadi selawat ke atas ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada kunutnya. Maka sekalian itu, manakala meninggalkan satu-satunya, maka sunat dijabarkan. Apa digabarkan? Digantikan, ditampalkan dia dengan sujud sahwi 2 kali. Sujud pada akhir sembahyangnya, dahulu daripada salam, selepas, yakni sesudah membaca selawat dan doa tasyahud. Jadi semua ini disunatkan. Jadi
sunat yang disunatkan, 2 kali sunat. Dia ni yang 8 perkara ini dia panggil sunat ab'ad. Kalau orang tu terlupa, dia tinggal, dan salat dia tidak rusak, tidak batal, cuma disunatkan supaya dia jabarkan, dia tampalkan yang dia tertinggal tadi dengan sujud sahwi. Jadi dia panggil sunat dalam sunat. Inilah kita kata jangan diperbesarkan perkara yang telah diputuskan oleh para ulama di sini, iaitulah sunat. Cuma kalau kita jumpa dalam internet ke, dalam buku-buku yang dibagi ke, ada yang mengatakan tasyahud ini wajib. Ada setengah mazhab dia bagi dia asing. Tasyahud awal termasuk dalam wajib salat. Yang rukun tu dipanggil fardu salat. Yang ni wajib salat. Jadi ada lagi perbahasan pasal lain. Jadi ana tak hurai panjang di sini. Kita habiskan kitab kita ni baru kita masuk dalam perbincangan yang seterusnya. Mungkin belajar salat dalam fiqh perbandingan mazhab, saya ingat lebih meriah lagi insya-Allah. Tamatlah kita perbincangan dalam bab sunat ab'ad. Ada 8 perkara. Kita berpindah pula kepada sunat hai'ah. Pada Ustaz sini. Bismillah. Adapun sunat hai'ahnya yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi amat banyak. Setengahnya hendaklah diangkatkan 2 tangannya serta permulaan takbir tahrimnya. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan ujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan 2 ibu tangannya dengan cuping telinganya kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya, dan genggamkan tangan kanan dan pergelangannya kiri kesudahan antaranya dengan kesudahan takbirnya, bersama-sama atas yang dimuktamad pada syarah muhadzab dan syarah wasit, dan setengahnya membaca doa ibtidah. Kemudian daripada takbiratul ihram sekurang akmalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dari akmalnya itu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian maka membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada tiap-tiap rakaat, dan setengahnya mengucap amin. Kemudian daripada selesai membaca Fatihah dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya, dan disirkan pada sembahyang yang disirkan, dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya, dan sunat berhenti sakta antara Fatihah dan amin, dan antara amin dan surah, dan antara surah dengan rukuk, dan setengahnya membaca surah pada imam dan munfarid pada 2 rakaat yang pertama dipanjangkan pada sembahyang subuh dan zuhur kurang sedikit daripadanya, dan asar dan isya pertengahan, dan maghrib yang pendeknya. Dan pada subuh Jumaat alif lam mim sajdah dan al-adha, dan sunat mengucap takbiratul intiqalat yang 5, iaitu takbir rukuk dan takbir turun kepada sujud, dan takbir bangkit daripadanya, dan takbir sujud yang kedua, dan takbir yang bangkit daripada sujud kepada qiyam. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram tatkala hendak rukuk, dan tatkala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepalanya, dan demikian lagi sunat mengangkatkan 2 tangannya tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam, dan setengahnya mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali di dalam rukuk, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dalam sujud 3 kali, dan dilebihkan pada rukuknya. Kemudian daripada tasbihnya jika orang munfarid, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu
khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'afi wa mastaqallat bihi qalbi. Demikian lagi dilebihkan. Kemudian daripada tasbih dua sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sebenarnya sunat mengucap sami'a Allahu liman hamidah serta permulaan angkat kepalanya. Maka apabila berdiri dibacanya Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan lebih orang yang munfarid ahlul thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jaddi minkal jadd. Baik. Sunat hai'ah ni panjang. Sunat hai'ah apa makna sunat hai'ah? Sunat hai'ah yakni perkara-perkara sunat yang menyempurnakan bentuk dan keadaan salat. Salat ni cukup dah dengan fardu dia, dengan sunat ab'ad dah memadai. Kalau kita beli kereta ada tayar, ada steering, ada enjin, ada lampu, boleh berjalan. Tapi kenapa pula ditambah lagi boh dagu kat bawah lagi, letak janggut lagi, letak misai lagi, nak digelapkan cermin lagi, tukar tambah ni aksesori dia panggil. Sebab nak cantik, nak suruh comel, nak suruh indah lawa kereta kita. Jadi dalam ibadat kita pun kita jangan kata ini sunat je, tak boleh. Sunat hai'ah ni dia panggil sunat kelakuan yang memperelokkan, menyempurnakan salat. Jadi sekarang ni kita belajar 3 kategori: sunat hai'ah, sunat ab'ad, dan sunat dan fardu atau rukun. Baik, itu memanglah pembahagian ini kena bagi dari sudut kategorinya, tapi dari sudut amalannya tak boleh diasingkan. Semua ini duduk di bawah kategori sunnah dalam salat. Jadi kita kena ingat sunnah dengan sunat. Banyak sekali orang duk tanya apa beza di antara sunnah dengan sunat. Kalau kira sunnah dengan sunat itu satu je, tapi kita nak satukan dia, nak letak dia dalam satu kumpulan. Macam kita ini dipanggil holding apa nama, kumpulan ini satu nak jadikan satu. Dia panggil sunnah dalam salat. Bila sebut sunnah dalam salat, tak kira sama ada dia fardu, dia sunat ab'ad, dia sunat hai'ah, wajib kita kena buat. Pada dasarnya wajib tu maknanya kita kena buat. Itu letak situ. Kalau kita asingkan ini untuk belajar, tapi dalam pelaksanaan kena satukan dia. Jadi jika tertinggal atau ditinggalkan sunat hai'ah ini, tidak dikenakan sujud sahwi. Sunat salat jenis ini banyak bilangannya. Ulama mengatakan bilangan terlalu banyak dalam sunat hai'ah. Semua kelakuan yang baik itu adalah sunnah. Cuma dalam kitab ni dia letak berapa puluh jenis. Kita cuba tengok nanti. Ada setengah kitab menganggapkan sunat hai'ah ni sampai 40. Semua pergerakan yang sunnah itu dikira sunat hai'ah. Adapun sunat hai'ahnya ialah perkara yang dijabarkan, yang ditampalkan, yang tiada dijabarkan, yang tiada diganti, tiada ditampalkan dengan sujud sahwi. Bilangannya amat banyak. Jadi dia tak nak sebut bilangan dah, amat banyak. Setengahnya, tandalah setengahnya tu buat letak nombor itu. Yang pertama, kita buat nombor sendirilah. Hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya. Ingat ni, zaman penulisan kitab ini orang berbangga dengan istilah bahasa Arab. Jadi dia pun guna penulisan dia dengan bahasa Arab. Tahrim, takbir, takbir, tahrimnya. Zaman kita hari ni tak boleh dah letak ni, orang tak faham. Kena letak bahasa Inggeris pula baru jadi orang faham. Setengah orang ni bukan Inggeris lagi, nak bahasa Jepun pula. 5S. 5S pula mari ke Jepun. Jadi dalam Islam ni tak ada 5S. Macam gitulah seolah-olahnya. Jadi permulaan takbir tahrimnya. Jadi permulaan takbir yang mengharamkan benda yang halal, dia panggil takbiratul ihram. Gitu. Di mana cara dia?
berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya. Letak di sini nombor 2 ni. Jadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah, bila Nabi kita bangun berdiri salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibaihi. Nabi kita angkat tangan dia salat sampai ke bahu, mankibai di bahu. Dia diangkat gini. Tangan kena buka. Allahu akbar setakat ni. Setakat bahu. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain dia paling tinggi sekali setakat telinga. Allahu akbar. Jadi lebih telinga. Yang satu setakat ni. Dia ada ataupun cuping telinga. Jadi tiga-tiga ni dalam fiqh Syafi'i dia satukan. Dia satukan macam mana? Dia kata berbetulan tapak tangannya dengan bahunya. Tapak tangan duduk sini. Dan hujung anak jarinya dengan cuping telinga di atas. Jadi kita kena balik ukur dulu lah. Duduk depan cermin, buat latihan betul-betul. Setakat mana nak angkat takbir? Allahu akbar. Biar betul-betul lah. Pelatihan yang kita buat ni, inilah yang kita nak buat, nak amalkan. Jadi mungkin setengah kita tengok ada juga orang angkat takbir setakat bahu. Allahu akbar. Ini dia pegang hadis ni. Hadis Ibnu Umar ni daripada Bukhari, hazwa mankibaihi. Jadi Nabi kita angkat tangan dia tu berbetulan dengan bahu. Dah kan? Allahu akbar. Jadi ada juga sampai kepada telinga. Jadi fiqh Syafi'i dia campur. Angkat Allahu akbar. Jadi lebih pada telinga. Kalau lebih pada telinga, ini bukan takbir. Dia panggil orang mengaku kalah. Begini, Allahu akbar, mengaku kalah. Takbir setakat tu, jangan lebih. Jadi kita buatlah. Sama ada setakat ni, naik sikit, paling tinggi setakat telinga. Buat bergarisan kat sini, letak. Naknya buka tangan. Allahu akbar. Jangan main karate. Ada setengah orang dia karate. Allah gini karate. Macam-macam lah. Budak-budak tengok kartun gini takbir buat tu. Dia panggil takbir Ultraman apa nama? Ultraman. Kau apa benda? Kita pun tak tengok kartun lama dah. Jadi sunnahnya coba ikut. Allahu akbar. Jangan lebih pada telinga. Gitu ya. Bagus. Jangan lebih lah. Boleh. Banyak dah yang kita belajar dalam kitab ni, kita jumpa benda-benda yang kita tak semak balik yang kita belajar dulu. Tengok dalam bab niat yang kita belajar dalam siri yang lepas, cantik. Ringkas je yang dia apa benda yang kita qasak, ta'aruf, ta'ayun tu, apa benda yang nak masuk dalam hati. Yang lebih-lebih pada tu stop dulu. Masuk kemudian pun tak apa. Boleh join kemudian dia balik. Kalau tidak dia akan bawa pada was-was yang begitu dahsyat. Jadi naknya dua ibu tangannya ditak di cuping telinganya. Jadi hadis ini kena tanda lah, hadis Bukhari dengan Muslim ni. Kemudian diturunkan keduanya, turunkan tangan tu ditaruh, yakni dia letakkan di bawah dadanya. Jadi tak bawah dada. Dalam kitab lain, kitab fiqh Syafi'i, dan di atas daripada pusat. Naknya bawah dada, atas pusat. Dia kata apa? Hadis yang menyebut tentang letak tangan di dada ini, iaitulah hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, dia kata sallaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Jadi yang ada riwayat yang sahihnya, Nabi kita letak, lepas dia takbir, dia pegang tangan kanan dia letak di atas tangan kiri. Tak sini. Cuma yang jadi khilafnya tentang nak letak di mana, di dada. Ada riwayat ini ala sadrihi, dia kata ni. Ala sadrihi maknanya di atas dada dia. Atas dada, mana kalau dada sini letak di dada. Jadi dalam riwayat tentang letak tangan ni ada 10 riwayat. Ada yang letak tangan kat sini. Dia baca Quran, fasalli li rabbika wanhar. Musalatlah kepada Tuhan kamu itu wanhar, tak tangan di tengkuk. Jadi hak ni jauh lah. Yang ada di dekatnya tak tangan di dada. Ala sadrihi. Jadi dalam kitab Syafi'i dia hadkan, dia kata letak tangan di dada, di bawah dada dan di atas pusat. Jangan turun bawah. Ada juga yang turun bawah macam orang letih nampak.
Kan dia turun duduk gitu tu. Itu ada penat sikit situ. Tapi semuanya ada dalil. 10 kitab, 10 tempat ini semuanya ada dalil. Tapi dalil yang paling akrab, yang paling dekatnya, iaitulah dalil hadis Wa'il bin Hujur ini. Wa'il bin Hujur ni cantik sebab dia kata dia letak ala sadrihi, Nabi kita letak di atas dada dia. Bukan fauqa. Kalau fauqa mana atas, ala, tak sini. Jadi kita ambil lah pertengahan dalam masalah ini, kerana tidak jelas dari sudut kedudukannya. Yang jelasnya Nabi kita letak dada dia, tapi hak pegang tangan kanan atas tangan kiri itu jelas. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang perkara yang sedemikian. Jadi kalau tengok orang tak sini tu, dia tak tinggi sikit. Kalau ambil yang cantiknya, kalau kita supaya dalam masyarakat kita tak biar sama lah, tak dada, tapi jangan turun daripada bawah. Letak sama tengah-tengah. Allah, apa lagi dia kata? Jadi ada punya letak di bawah dadanya tu, dan digenggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri, kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya. Jadi sekali Allahu Akbar serentak. Allahu Akbar tu serentak mari sini. Ada orang tanya nak turun dulu ke tidak? Jadi Allahu Akbar turun dulu, naik balik. Dia panggil pergi ke stesen dulu, kemudian bagi sebelah. Jadi tak boleh pakai stesen, dia turun terus. Allahu Akbar, dia sudah dengan akbar tu di tangan kanan atas tangan kiri, letak di dada. Itu. Seperti di atas pendapat yang mu'tamad. Mana pendapat yang mu'tamad tu? Pendapat yang telah diputuskan di dalam pada syarah Muhazzab. Apa dia syarah Muhazzab? Syarah Muhazzab ni iaitulah kitab Al-Majmu', tulisan Imam An-Nawawi, dan syarah Wasit. Syarah Wasit ini nama dia Al-Matlabul Ali. Dalam tulisan Ibn Rif'ah, ataupun maksud dia syarah Wasit ini sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, nama dia At-Tanqih. At-Tanqih fi Syarhil Wasit. Jadi kitab ni kecil, dapat berapa muka surat saja. Imam Nawawi tak sempat khatamkan. Jadi sama ada dia Imam Nawawi punya Tanqih ataupun syarah Wasit yang panjangnya yang ditulis oleh Imam Ibn Rif'ah yang meninggal pada tahun 710 Hijrah. Salah satu daripada tesis yang ana tulis dalam master dulu iaitulah syarah pada kitab Al-Wasit, Al-Wasit Al-Ghazali. Nama kitab dia Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasit Al-Ghazali. Kitabnya ada. Tuan-tuan boleh download dalam website saya tu, tengok dalam nama kitab, tulis nama kitab Al-Matlabul Ali, boleh ambil kitab di situ. Tesis biji saya letak, sebuah saya letak di situ. Halal, boleh di print secara percuma. Adapun pandangan, kadang-kadang kita tengok juga ada orang letak tangan bawah dada, bawah pusat. Ada tak ada? Yang muslimat mungkin tak nampak dalam kain dia, dalam kain telekung. Muslimin nampak orang letak tangan bawah ni ada. Ada. Mana dalil dia? Dalil dia iaitulah diambil daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali kata minas sunnati fis salah wad'ul kaffi 'ala al-kaff tahta as-surrah. Sunat dalam salat ini letak tangan di atas tangan di bawah pusat. Tapi Imam Nawawi kata apa? Hadis yang dihujah letak tangan di bawah pusat ini telah diriwayat oleh Daruqutni dan Baihaqi, wattafaqu ala tad'ifihi. Ulama hadis ittifaq hadis ini lemah, dhaif. Jadi kita oleh kerana hadis ini lemah, walaupun ada pandangan, kita ambillah pandangan tangan di dada itu lebih dekat dengan berdasar kepada hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Cuma kalau tengok orang buat macam tu kita tahulah dia berpegang pada hadis yang lemah tadi. Dan setengahnya membaca doa iftitah. Apa dia doa iftitah? Doa pembukaan salat. Kemudian daripada takbiratul ihram, lepas kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita kena baca doa iftitah. Sekurang akmalnya, yang paling minimal lah yang kita kena baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ingat dah kan? Ingat dah? Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Umar. Tanda di kitab. Hadis ini riwayat Abdullah bin Umar
Dia kata apa? Bainama nahnu nusalli, sedang kami duduk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang masuk dalam salat, dia baca doa ni, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca doa ni. Apa jadi? Lepas salat, Nabi tanya, manil qail, siapa dia baca doa tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tadi? Qala rajulun minal qaum, bangunlah orang laki-laki yang baca tadi, dia bangun, dia mengaku, saya Rasulullah. Qala ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Nabi kata, aku ajaib, aku heran kepada bacaan yang agung ini, sehingga dibuka pintu-pintu langit karena bacaan ini. Kata Ibnu Umar, fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalik. Aku tak pernah tinggal dalam salat bila aku dengar Rasulullah sebut kelebihannya tadi. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi cantik. Jadi kita jangan tinggal. Hari ini saya nak buat MOU lah dengan muslimin dengan muslimat ni. Bila kita jumpa je bacaan yang sahih daripada Nabi, terus kita amalkan. Boleh? Di akhir nanti saya nak syarahkan hadis 4 kalimah tu yang cantik. Tengok sahabat-sahabat, bila Nabi jalan dengan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata, inni uhibbu, ya Muaz, aku sayang padamu. Bila sayang, mu jangan tinggal baca zikir lepas salat yang kita nak sebut nantilah bila sampai tempat dia. Muaz kata, aku tak tinggal. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bila dia pergi minta dengan Nabi nak khadam, sebab Fatimah kata tangan dia dah kutu dah, berkerah dah tangan ni, duk kisar gandum. Kita hari ni tak ada kutu apalah, blender tolong kisarkan. Tapi nak juga. Nabi tak jawab. Dia tahulah Nabi baru dapat harta zakat ke harta rampasan perang, dah sampai ke Madinah. Jadi Ali dengan Fatimah pergi jumpa, ya Rasulullah, naklah benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Tak timbul isu kroni anak-anak, tak ada. Nabi senyap je. Dia pergi rumah Ali dengan Fatimah tengah tidur. Dia kata, ya wahai Fatimah, wahai Ali, bila nak tidur membaca doa ni, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ingat? Kau kena tulis juga. Tulis apa duk baca hari-hari dah kan. Sayyidina Ali kata, aku tak pernah tinggal doa ni selepas daripada Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam. Yang sedapnya, orang tanya dia pula buat gimmick, macam kita sekarang ni buat gimmick. Ali nak tanya, mu kata mu tak pernah tinggal doa ni, malam Siffin tinggal tak tinggal? Kan malam Sayyidina Ali perang kan malam Siffin tu, Nabi kata hatta lailatul Siffin, malam Siffin aku tak tinggal lagi, radhiyallahu anhu wa ardah. Tengok Ibnu Umar dalam hadis ni kata apa? Fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalik. Tak pernah aku tinggal lepas aku dengar Nabi kita cerita kelebihan dia. Jadi kita pun sama juga lah, bila kita dengar ni, biarlah kita juga mengambil pendekatan, tidak akan tinggal lagi mengamalkan bacaan yang sahih ini. Baca-baca yang lain tu, biar kita ambil yang sahih dulu. Kemudian kalau tak cukup masa lagi, panjang sangat nak ibadat, baru kita cari hal lain. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, iaitulah baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tanda itu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata apa ni? Panjang lagi, bukan setakat tu ya. Nak lagi. Kehak ni pun berat dah nak ingat. Kita ambil yang ingat dulu lah. Kalau tuan-tuan nak panjang lagi ni, nanti balik buka dalam kitab kita Perisai Muslim. Dah dapat buku ni? Tak dapat lagi? Nak beli ke nak bayar? Nak bayar. Kalau nak je beli banyak kat kedai. Kalau nak free, boleh download dalam internet boleh. Ataupun pergi ke pejabat agama. Di Kelantan tu dia bagi promo free. Kalau pergi lawatan sana, pergi ke pejabat. Kata Abu Anas tu mari ambil.
Jadi dalam kitab Perisai Muslim ni sudah ada doa-doa yang Nabi kita baca dalam solat, insya-Allah dikumpulkan bacaan yang sahih. Panjang lagi lah Nabi kita baca. Jadi alhamdulillah kalau tuan-tuan boleh pegang yang ni pun saya kira cukup kaya dah kita, alhamdulillah. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Bila kita nak baca Fatihah, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Tuhan sebut fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila mu nak baca Quran, meminta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan. Jadi ada setengah orang ni dia baca auzubillah sebelum takbir. Tak. Baca di sini. Jadi kita tukar balik format yang salah cetak tu, letak balik kembali ke tempat asal. Setengah orang kita dengar auzubillah minasyaitonir baca dulu. Orang dah nak salat dah, dia duk main auzubillah kat situ dah. Auzubillah di mana? Waktu kita nak baca. Nak baca ayat Quran, baca Fatihah, nak baca Quran tu barulah kita auzubillah minasyaitan secara perlahan. Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Dalam ilmu salat ini di antara kenapa kita diminta supaya baca auzubillah, kerana syaitan ini dalam solat pun dia masuk juga. Jadi kita minta perlindungan Allah Taala daripada diganggu oleh syaitan dalam solat kita. Dan setengahnya sunat membaca auzubillah minasyaitan pada tiap-tiap rakaat, dan setengahnya mengucap amin kemudian daripada selesai membaca Fatihah. Jadi dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan sembahyang yang dinyaringkan, dan diperlahankan pada sembahyang yang disirkan. Apa makna sir? Yang diperlahankan. Itu ya sir. Sir maknanya perlahan, tempat yang diperlahankan kita perlahankan. Ikut di mana tempatnya. Amin. Kita kena kata amin. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu, siapa dia kata amin dia sekali dengan malaikat. Malaikat berjawab juga amin. Waladdallin, amin. Dia boleh baca dua. Sama ada kita pendekkan dia, waladdallin, amin. Habis. Amin gitu ya. Ataupun kita dua mat. Amin. Bila kita amin, dua, min tu boleh baca. Sama ada kita baca dua juga, amin, atau empat, amin, ataupun enam. Ya, tengok. Tapi tengok depan. Kalau depan dia satu je, amin, belakang tak boleh panjang. Itu. Yang kita naknya, kita baca sekali dengan siapa? Sekali dengan imam. Jangan dipotong terik. Jadi setengah orang ni dia buat macam solat jemaah ni macam kat lebuh raya juga. Ada celah sikit masuk depan. Imam berhenti, dia lambat, dia tak cukup tenaga, tak cukup suara, tak apa ni, tak cukup nafas, dia berhenti. Jadi kita duduk potong terik ni, jangan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, idza ammanal imam fa aminu. Bila imam tu kata amin, baru mu kata amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mimal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang bertepatan amin dia sekali dengan malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi, dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucapan imam. Jangan dicepatkan. Dan sunat berhenti saktah. Apa makna saktah? Berhenti seketika, sekejap. Di antara Fatihah dan amin. Jadi kalau lebih-lebih lagi kalau kita imam kena break sekejap, kerana nak beri peluang kepada makmum belakang baca Fatihah. Waladdallin, amin. Break sekejap. Makmum pun terus Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah di situ. Dan inilah di antara dia panggil fiqhul imam. Fiqh imam itu tidak gopoh, nak habiskan bacaan. Dia break sini kerana nak beri mura'ah kepada pandangan ada ulama yang mengatakan apabila imam baca kita kena diam. Jadi hari ini imam break, makmum ada peluang untuk baca Fatihah. Tapi kalau imam tak break pun kita kena baca jugalah. Sebagaimana kita telah bahas dalam fiqh baru ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi setengah ulama mengambil pandangan kena baca juga Fatihah walaupun di belakang imam. Tapi ada juga pandangan lain kata kalau imam baca kuat, kita baca perlahan. Jadi itu mura'ah dari sudut perbezaan pandangan. Jadi yang kita pilih di sini iaitulah baca walaupun imam
baca juga di depan. Baik. Berhenti saktah makna berhenti seketika, sekejap. Antara Fatihah dan Amin, dan antara Amin dan surah. Jadi lepas pada Amin nak baca Fatihah pun, lepas nak baca surah berhenti sekejap, dan antara surah dengan rukuk. Jadi bila kita baca surah Sufi Ibrahim wa Musa, berhenti sekejap barulah Allahu Akbar. Jangan satu nafas yang sama. Dan setengahnya membaca surah pada imam, yang bagi imam. Imam baca surah dan munfarid. Siapa dia munfarid tu? Orang salat seorang. Sehingga orang seorang baca surah, imam baca surah juga. Pada 2 rakaat yang pertama, dan dipanjangkan pada salat subuh, dan zuhur kurang sedikit daripadanya, dan asar dan isyak pertengahan, dan maghrib yang pendeknya. Salat maghrib pendeknya, sebab waktu itu waktu pendek. Kita dalam bulan Ramadan, kita dah bincang tentang waktu maghrib. Waktu maghrib ni waktu yang pendek. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia tak pakai pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu maghrib ringkas. Pandangannya jadi pandangan baru Imam Syafi'i. Salat maghrib hanya setakat ambil wudu, azan, ambil wudu, pakai pakaian, sunat 2 rakaat, salat 5 rakaat dipanggil. Maghrib 3, sunat 2. Habis dah waktu maghrib. Tengok. Tapi Imam Nawawi dan lain-lain ulama mengatakan dalam masalah ini kita pakai pandangan qaul Syafi'i yang lama, iaitu waktu maghrib akan tamat pada waktu isyak. Bila masuk waktu isyak baru habis waktu maghrib. Jadi kerana itulah saya kira pandangan yang pertama ni, yang Imam Syafi'i yang jadi ini kena ambil kira juga. Jadi kalau kita nak buka puasa sekejap, salat baru kita makan. Kalau tak dia hentam habis ini dekat-dekat nak isyak, tambah-tambah makcik-makcik yang kat dapur tu kan. Allahu Akbar. Dia jamak takhir selalu dengan tarawih. Sudah jam maghrib siap dah. Cuba habah dia ambil kunci kereta nak pergi masjid. Jadi dah terlewat. Nak jaga buka puasa sunnah awal, tapi jaga salat itu fardu. Jadi kita biar seimbang. Dan jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata di Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca salat zuhur dan asar 2 rakaat yang pertama bi Fatihatul Kitab, dan dia baca surah. Dia panjang yang pertama dan pendek kan yang kedua. Dan pada waktu subuh pagi Jumaat baca surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Hal Ata 'alal Insan. Jadi tulis itu, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca salat subuh Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Ata 'alal Insan, dan dia tak main shortcut. Tahu main shortcut? Baca ni sekerak, baca ni sikit. Tak, baca habis. Cuma masalahnya pandangan orang Melayu ni, dia jadi pahaman dia nak pergi sembahyang subuh ni pagi Jumaat sebab sujud sejadah. Betul tak? Sujud tilawah ada. Kerana sujud ke kerana surah? Yang saya perhati tengok, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca 2 surah ini kerana dalam surah sejadah ini mengandungi cerita-cerita tentang kiamat. Dan juga dalam Hal Atal Insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Seolah imam bagi tazkirah pada kita pagi Jumaat, makmum kat belakang, hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari apa? Hari apa hari Jumaat? Hari kiamat. Kita dah tahu dah hari Jumaat ni hari kiamat. Jadi sebab itulah kita, Allah SWT letakkan hari kiamat ni hari yang besar bagi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, laqad adallahu man qablana. Allah Taala tak jumpa hari Jumaat ni kepada orang dulu pada kita. Yahudi besarkan pada hari Sabtu, Nasara besar hari Ahad, Islam ambil hari Jumaat, menurut dulu pada dia orang tu. Jadi kita duduk depan Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi malangnya bila mari penjajah dalam negara umat Islam, ditukar habis, dibesarkan hari Sabtu dengan hari Ahad. Sabtu Yahudi, hari Ahad hari Kristian. Jadi kita hari ni pun terpaksalah kena ikut kerana suasana yang sedemikian. Jadi asasnya hari Jumaat ni hari kiamat.
Maka Nabi SAW minta supaya baca 2 surah ni. Bukan nak suruh kerana sujud, kerana mengandung isi kandungan dia. Jadi kalau kita rasa jemaah kita ni tak boleh tahan panjang 2 surah ni, kita buat 1 surah. Minggu ni Alif Lam Mim Sajdah, minggu depan Hal Ata 'alal Insan. Tapi saya tak jumpa lagi lah setakat saya singgah mana-mana masjid ni, yang jumpanya dia campur, dia jamak 2. Baca lepas pada sujud tu, bangun, ambil 2-3 ayat, kemudian sujud balik ke rukuk, kemudian ambil pula rakaat yang kedua Hal Ata 'alal Insan sekarang, berhenti sekatu. Jadi yang sunnahnya dihabiskan semua. Kalau tak mampu nak habis semua, bagi 2. Minggu ni Hal Ata, minggu ni Alif Lam Mim, minggu depan Hal Ata. Barulah dia panggil sempurna bacaan. Jadi taklah menjadi masalah imam nak campur-campur. Tapi sunnahnya sedemikian. Nabi kita tidak potong, tidak kerak tengah jalan. Yang kita tahu tujuan baca ayat ni kerana hari kiamat, bukan kerana nak sujud. Oi, ada jemaah kata, "Ustaz, kenapa Masjid Haram tak baca surah ni?" Jemaah kita senyum. Ada yang buat kerja ni. Dah. Saya pergi haji. Biasanya hari haji, imam Masjid Haram Madinah ke Mekah dia tak akan baca. Lepas haji, kita pergi Madinah ni dah masuk bulan Muharram dah. Jemaah haji dah kurang. Imam Masjid Haram pagi Jumaat tu dia baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Kebetulan saya terlambat sikit, ngakulah senang. Lambat sikit pergi masjid tu, sempatlah. Saya pun tengok. Saya kata biar, saya terpaksa kena korbankan kelebihan sikit, tapi tak rugi lagi rakaat. Sebab belum ada rakaat lagi baru nak sejadah. Waktu dia sujud, saya tak sempat dalam perjalanan. Tengok dengan mata sendiri, boleh katakan ramai, majoriti yang salat pagi tu semuanya rokok belaka, tak sujud. Saya tengok-tengok yang tulis Malaysia atas kepala pun ada juga. Tu dia. Saya kata apa benda orang Malaysia ni. Tiap-tiap pagi Jumaat pergi sembahyang kat masjid, bertukar lagi. Bila sampai ayat sajadah, tak boleh juga nak rokok. Berdikari tak boleh. Ikut imam. Lepas sembahyang saya tanyalah jemaah haji. Saya kata apa sebab ni kamu pergi rokok tadi? Dia kata sembahyang musim haji di Mekah tak ada rokok. Jadi saya confused. Ingat rokok juga kat sini. Itu jadi masalah apa nak buat. Orang sujud kita rokok. Jadi itu sebab imam dia tak rokok, tak sujud sejadah, sujud tilawah ni kerana celaru masyarakat. Orang yang jemaah yang tak biasa, yang biasa pun orang Malaysia pun terpaksa kena rokok juga. Majoriti yang rokok hari tu. Saya terlupa ambil gambar, dia boleh tunjuk bukti. Ini orang Malaysia punya hebat. Satu Malaysia rokok hari tu. Dan sunat mengucap takbir intiqalat. Sunat mengucap takbir intiqalat. Yang apa makna intiqalat? Berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Jadi kita nak pindah daripada rukun kepada rukun yang kedua, kita kena takbir Allahu Akbar, takbir. Yang 5, iaitulah takbir rukuk Allahu Akbar, takbir turun kepada sujud, takbir bangkit daripada sujud, takbir sujud yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Berapa tempat ada? Rukuk, turun sujud, bangkit daripada sujud, takbir sujud yang kedua, takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam ataupun kepada tasyahud. Itu dia panggil 5 tempat ini dia panggil takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada satu rukun pada rukun yang lain. Jadi setiap perpindahan itu ada takbir. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram tatkala hendak rukuk dan tatkala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Permulaan angkat kedua-duanya bersama dengan angkat kepalanya, dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Jadi di sini ada 2 perbahasan. Perbahasan yang pertama iaitulah di manakah tempat angkat tangan. Angkat tangan berapa kali dalam salat? Kita tengok. Ra'aitu hadis Abdullah bin Umar dalam Bukhari dan Muslim. Dia kata aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hina yukabbiru lirruku', ketika nak rukuk. Bila nak rukuk Nabi kita takbir Allahu Akbar. Angkat tangan. Dia angkat tangan juga ketika bangkit daripada rukuk. Ini saya tengok nak rukuk ramai orang angkat.
Tapi bangkit daripada rukuk i'tidal, ramai orang tak angkat. Tak tahu apa silap. Kalau dia angkat juga pun macam burung terbang, gitu yang angkat. Sami Allahu liman hamidah. Ini sunnah mana kita tak jumpa lagi. Kenapa angkat? Tak mesti angkat sama seperti takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Turun balik. Jadi itu Nabi kita angkat. Berapa dah? Takbiratul ihram 1. Tanda betul-betul tempat ni. Nak turun pada rukuk 2. Naik daripada rukuk kepada i'tidal 3. Wala yaf'alu zalika fi sujud. Nabi kita tak buat ketika nak turun pada sujud. Dan satu lagi tempat yang keempat, iaitulah ketika bangkit daripada rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga. Satu lagi kita angkat takbir juga, angkat tangan di situ. Jadi ada 4 tempat yang kita diminta bangkit kepada qiyam. Jadi dia kata apa di sini? Permulaan angkat keduanya bersama dengan angkat kepalanya. Jadi bila kita kepala nak naik daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah tu, di situlah naik tangan dia. Kita dah belajar tadi di awal tadi, iaitulah waktu takbiratul ihram, tangan kita takbir intiqalat ini dia ada 3 cara perpindahan tangan. Yang pertama serentak dengan takbir, Allahu akbar. Yang kedua takbir dulu, Allahu akbar, baru naik tangan. Yang ketiga tangan dulu naik, baru Allahu akbar. Ini 3-3 ni ada riwayat yang boleh kita buat. Dalam kitab kita dia pilih serentak, tangan bersama dengan takbir Allahu akbar. Jadi 3. Dan setengahnya mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali dalam rukuk. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali di dalam sujud. Jadi masalah bacaan ini mungkin timbul setengah-setengah buku. Kita akan jumpa Nabi kita tak baca wa bihamdihi, dia baca subhana rabbiyal azim, dia tak kata wa bihamdihi. Di manakah tempat perbezaannya? Berbezanya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Nabi kita baca setakat tu je, subhana rabbiyal azim. Di mana ketambahan wa bihamdihi? Ada tak ada tambahan? Ada. Tambahannya dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi kata Uqbah bin Amir, dia tambah di sini wa idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi dua-dua riwayat ni ada. Riwayat Muslim setakat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tak tambah. Riwayat Abu Daud ada tambahan. Kata Abu Daud, wa hadhihi ziyadatu nakhaf alla takuna mahfuzatan. Aku bimbang tambahan wa bihamdihi ni takut tidak mahfuz, tidak dihafal cara betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau macam mana pun para ulama muhaqqiqin yang mutaakhirin ini menerima tambahan wa bihamdihi ini sebagai satu riwayat yang boleh diterima. Jadi taklah timbul masalah. Orang baca subhana rabbiyal azim pun boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi pun ada. Riwayat Abu Daud ni telah diterima, telah dianggap dipandai kira sahih dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab di At-Talkhisul Habir, dia kata amma ana fala aqulu wa bihamdi. Aku sendiri aku tak tambah. Aku ambil riwayat Muslim setakat wa bihamdi. Ini perbincangan. Kalau kita tengoklah, nampak dalam buku berhenti setakat tu je. Buku tak salah. Dia yang diambil riwayat Muslim setakat tu je. Dan dilebihkan pada rukuknya, kemudian daripada tasbihnya jika seorang munfarid. Kalau orang ni solat seorang dia, orang solat seorang, apa jadi? Kita kena tambah lagi dalam rukuk kita. Ikut sekali. Ada bariskan kita. Kalau tak ada baris, tak baris. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari
wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Boleh baca? Sekali lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Jadi sepatutnya kita kena ada nilai tambah. Lepas biasalah sepanjang hidup dah kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ni lama dah. Jadi sekali ni kita kena tambah lagi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu sampai ke akhir. Boleh tambah? Insya-Allah biar boleh lah. Siapa dia kena hak ni, bulan depan ni saya tunggu lepas salat, lepas mengajar ni saya nak dengar, nak test dengar. Siapa kata saya nak tasmik ustaz, boleh, saya terima. Tapi hafalah insya-Allah. Kita nak beri galakan supaya biarlah kita dengan Allah Taala ni ada juga naik. S berapa ni yang dimansuh ni? Apa S ni? SBA apa nama? Saya gaji ni tak masuk kod ni, jadi tak tahulah. Jadi kita gembira bila naik dia punya taraf gaji. Jadi takkanlah dalam ibadat kita tak nak hapuskan benda-benda yang lama. Kita naikkan juga taraf yang baru ni. Boleh tak boleh? Takkanlah sebulan tak ingat hak ni. Baca dalam rukuk kita. Kemudian dilebih lagi kemudian daripada tasbih sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi hadis ni Allah malaka raka'atu tadi pun dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Syafi'i dalam musnad dia. Yang kedua ni pun Allah malaka sajad tu pun hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi dua-duanya hadis yang sahih yang kita amalkan dia. Dan setengahnya sunat mengucap sami Allahu liman hamidah. Bila ni serta permulaan angkat kepalanya. Bila kita angkat kepala, kita kata sami Allahu liman hamidah. Maka apabila berdiri dibacanya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh kata kita duk main Rabbana lakal hamdu setakat tu je kan. Hari ni ada tambah ni, banyak masalah hari ni kata. Masalah nak hafal tu banyak. Ulang sekali lagi, saya nak suruh ingat betul-betul. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi doa ni dia baca ada 4 cara kita baca doa. Rabbana lakal hamdu ni. Jadi adakah dia akan bahas di sini apakah kita bila kita salat berjamaah dia tak sebut di sini. Dalam fiqh Syafi'i ini salat berjamaah pun makmum kata juga sami Allahu liman hamidah. Tapi ada pandangan lain dalam hadis yang Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apabila imam kata sami Allahu liman hamidah faqulu kamu kata Rabbana lakal hamdu.
Jadi bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kita makmum ni kita kata Rabbana lakal hamdu, kita tak kata lagi sami Allahu liman hamidah. Cuma dalam sami Allah Rabbana lakal hamdu ni ada 4 riwayat di sini. Boleh tanda situ. Riwayat yang pertama seperti inilah, Rabbana lakal hamdu. Riwayat yang kedua, Rabbana walakal hamdu, ada waw. Riwayat yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Riwayat yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi bacaan ini cantik lah. Tengok dalam kitab kita Perisai Muslim, dan juga bacaan-bacaan ini boleh tengok dalam kitab Salatul Mu'min. Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani hafizahullah. Dia nakal semua riwayat-riwayat yang ada. Ni memang cantik lah. Buku ni sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indon. Indon tak apa, boleh kita baca, cuma kita buang bisa dia. Indon dia ada bisa kan. Jadi kalau seorang pun baca setakat ni. Yang ni kita tak baca, ni kita belajar daripada fardu ain dulu sampai Rabbana lakal hamdu, break setakat tu. Lepas tu bila imam baca, kita senyap, tak tahu nampak apa. Ini sepatutnya kita tambah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan lebih orang yang munfarid, kalau salat seorang pula, tak ada orang ikut kat belakang, kita tambah lagi doa ni. Ikut. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Payah kalau senang. Kalau yang biasa baca mudah ya, tidak. Saya rasa mudah. Saya nak suruh semua muslimin semua rasa mudah. Cantik bacaan. Sekali lagi kata, dalam kitab kita terbagi depan dah. Ahlus sana. Yang saya baca tadi ahlas sana. Dua-dua tu boleh baca. Tulis ahlu dengan ahla. Kalau orang ngaji Arab sikit, kita tanda sini. Kalau kata ahlas sana'i wal mardi, ahlas sana'i wal majdi, dia baca dengan baris atas, dia panggil mansub. Alan nida, jadi mengikut nida, ya ahlas sana, orang yang patut dipuji. Inilah kata Imam Nawawi yang masyhurnya baca dengan baris atas. Kena baca dengan baris ahlas sana'i wal majd. Ini baris yang masyhur. Wa jawwaza ba'dhum, setengah ulama kata boleh kita baca dengan baris depan ahlus sana'i wal majdi ala takdirnya anta ahlus sana, anta Allah, engkau ahlus sana. Jadi dua-dua bacaan. Bahasa Arab ni kalau salah, kita jangan mudah nak menyalahkan. Kita kena tanya juga orang-orang yang boleh bahasa Arab, salah ke tak salah. Tapi kalau confirm salah tu, jangan buat tak salah pula, jadi masalah juga. Macam kita ceritakan orang salah baca doa yang potong ekor dekat Kaabah tu, cerita kat sini boleh lagi ke? Selalu pergi Mekah kan, tak ingat cerita ni. Cerita orang pergi Mekah, dia pergi baca doa dekat Kaabah. Waktu belajar di Malaysia ni betul dah, Allahumma la tada'li zamban. Zamban tu nun baris mati. Ya Allah, jangan dia biarkan aku ni tinggal dosa. Zamban, ada dosa. Sampai di Mekah tu kat baris tu ada, dia hidupkan nun, Allahumma la tada'li zanaban. Zanaban tu makna ekor. Jadi bila dia baca Allahumma la tada'li zanaban, orang Arab pula turun jawab illa qata'tahu, kecuali engkau potong ke ekor kawan. Jadi dia kata kesian juga lah, ada ekor balik Mekah bawa ekor pula buat apa. Adalah kadang-kadang makna lari. Tapi dalam masalah-masalah sedemikian, ahlu dengan ahla ini telah ditaujihkan oleh ulama lughah. Imam Nawawi kata kalau baca ahlu dengan mana anta ahlus sana, kalau baca ahla dengan mana ya an-nida, ya ahlas sana. Jadi yang masyhurnya baca dengan baris atas. Jangan pula pergi potong kat kitab ni salah. Tak salah, Abu Anas takkan salah, tapi yang masyhurnya ahla ni. Baik. Boleh ingatlah situ kan. Dan setengahnya membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh, dan witir nisf yang kedua. Jadi tentang kunut ni kita dah bahas tadi. Ada ulama yang baca, ada yang kata tak baca. Kita berlapang dalam masalah ini. Dan witir nisf yang kedua. Apa makna witir? Baca
kunut dalam dalam salat witir sebahagian yang separuh akhir dalam bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya tengok dalam kitab ni kata Imam Ahmad rahimahullah, dia kata sunat kita baca kunut ini setiap malam. Bila salat witir malam, di akhir sebelum kita salam tu, sebelum di rakaat akhir kita baca kunut. Baca kunut setiap malam. Allahumma hdini fiman hadait. Bukan subuh saja dah. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala dia kata apa? Wa hadzal wajhu qawiyyun fid dalil. Imam Nawawi kata wajah ini boleh baca kunut setiap malam ini qawiyyun fid dalil, iaitulah kuat dari sudut dalilnya. Sebab Nabi kita ajar kepada sahabat, Nabi kita ajar kepada sahabat radhiyallahu anhum, dia tak bagi tahu kamu baca kunut di setengah akhir. Cuma pandangan fiqh mazhab Syafi'i, dia kata kunut ni boleh kita baca separuh akhir Ramadan, tak boleh baca daripada awal. Macam kalau kita pergi salat kunut, salat tarawih di Masjid Haram, kunut dia tak malam. Jadi kalau kita salat di rumah kita malam ni pun nak baca kunut, taklah jadi masalah. Jadi yang ambil pandangan yang kedua tadi, pandangan Imam Syafi'i kata kunut ini di separuh akhir Ramadan. Mana dalil? Kita nak belajar ni ikut tengok dalil. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia kumpulkan orang ramai salat tarawih bersama dengan Ubay bin Ka'ab, Ubay telah melakukan salat sebanyak 20 rakaat, wala yaqnut illa fi nisfil baqi min Ramadan. Dia tidak kunut kecuali setengah Ramadan yang akhir. 6 malam 16 baru dia kunut. Jadi inilah cerita pandangannya. Kata dia ulama, wal jami' jaizun. Dua-duanya harus. Faman fa'ala syai'an min dzalika fala lauma alaih. Siapa dia buat awal tidak boleh kita cerca. Orang yang nak buat akhir pun tak boleh kita kata apa-apa. Jadi semuanya termasuk dalam perkara solat tarawih itu pun sunat, kunut itu pun sunat. Jadi jangan duduk ambil yang sekerat, potong yang awal. Itu jadi masalah. Sama juga bila kita bahas tentang salat dalam bab nantilah, dalam bab salat sunat nanti. Bahas tentang bilangan rakaat, kita tangguh sampai ke sana. Dan pada tiap-tiap salat jika kedatangan bala. Jadi bila bala mari, sunat kita salat, kita baca kunut setiap kali salat. Tak kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat kunut dia panggil kunut nazilah. Kunut apa? Kunut nazilah, yakni kunut ketika turunnya kedatangan bala. Bala mari baca kunut. Atau percobaan, ujianlah. Mana-mana ujian yang Allah Taala beri, kita bagi kunut, iaitulah doa kunut itu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Nah, baca dah. Imam kena senyap kat sini. Betul tak? Sampai kat subuh semua senyap sini. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi dia kata apa? Yang dia naknya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ya doa kunutnya. Kemudian selawat itu selawat yang kita belajar adalah selawat yang awal tu. Cuma ramai jemaah duk tanya, sebab apa imam break bila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik? Sebab apa? Saya tengok dalam riwayat-riwayat hadis tidak ada maklumat tentang kenapa break ke situ. Cuma dalam kitab fiqh, ahli-ahli fiqh mengatakan bahawa sesuai dengan suasana. Suasananya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ini bukan tempat kita minta, tapi kita lebih kepada puji Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana puji ini, setiap oranglah puji. Jadi kalau imam kata amin, kita kata amin, jadi macam tidak, bukan doa. Itu taklil yang dia kata. Dalam kitab fiqh Mughnil Muhtaj, fiqh mazhab Syafi'i, dia kata baik juga kalau kita kata asyhad. Jadi bila sampai di sini, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita tak kata amin, tapi kita kata asyhad. Ini setengah-setengah negara Arab
Macam di Mesir di mana memang kalau imam baca wala yaqdi ni, makmum belakang kata asyhad, mana aku saksi betul sungguh engkau ni taqdi wala yuqda alaih. Jadi itulah perbahasan yang adanya dalam kitab fiqh Syafi'i yang mengatakan cantiklah kalau kita masing-masing baca ataupun kita kata asyhad, tapi kalau kita teliti kepada riwayat-riwayat tidak ada perbezaan di situ. Jadi kita teruskan, imam teruskanlah baca. Kalau makmum nak kata amin, amin. Makmum nak baca sama juga di belakang dia baca. Jadi tak payah kita berhenti. Kita teruskan di sini. Saya bimbang juga kalau kita berhenti, takut makmum belakang berhenti juga. Kan saya ada cerita itu, satu kampung saya pergi ceramah. Tanya imam, berapa ramai kahwin kat kampung ni? Dia kata dah 7 pasangan dah kahwin. Oh, saya kata baguslah imam. Makmum anak mungkin awak ni laku dah, 7 orang dah kahwin. Tapi nanti dulu Ustaz, belum habis lagi cerita. Dia kata apa ceritanya? Dia kata saya ni imam, setiap kali nak nikah seorang pengantin ni, saya akan tanya dulu, suruh dia mengucap. Hari ni saya test baca kunut, suruh baca tasyahud dulu. Ramai makmum ni tak kena baca tasyahud. Saya tengok kalau suruh test baca kunut pun ramai juga yang tak kena dah. Jadi kalau imam baca terus je lah. Tak perlu kita berhenti kat situ. Jadi dalam perbahasan fiqh, tuan-tuan yang belajar bahasa Arab boleh tengok dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dalam Mughnil Muhtaj dibahas panjang tentang fa innaka taqdi wa la yuqda'. Kenapa break sini? Jadi saya bacalah kitab ni. Cantik. Dan insya-Allah banyak amalan-amalan yang akan datang nanti saya akan bawa bacaan yang dibawa dalam mazhab fiqh Syafi'i untuk kita teliti di mana perbezaan di antara amalan yang kita ni dengan dalam kitab fiqh yang muktabar dalam fiqh Syafi'i itu insya-Allah. Kemudian dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina, macam itulah, itu dipanggil lafaz jamak, ihdina wa afina. Dan setengahnya dibaca di antara dua sujud. Dua sujud kita baca apa? Rabbighfirli, kata sekali, warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ini bacaan-bacaan di atas materi sujud. Hadis ini diriwayat oleh Ahlus Sunan kecuali An-Nasa'i, maknanya banyak riwayat lah. Dalam Tirmizi ada, dalam Sahih Tirmizi, dalam Ibnu Majah ada riwayat yang dibaca ini. Saya kira hak ini selalu dah kita bacakan. Dan setengahnya membaca doa kemudian daripada tasyahud dan salat. Salat di mana? Selawat. Bila kita selawat, kita baca tasyahud, kita salat, kita selawat, kita hendaklah baca doa juga. Doa apa yang kita baca? Ni hadis yang panjang telah riwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Sayyidina Ali kata apa? Summa yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tasyahhud wa at-taslim. Di akhir Nabi kita baca, di akhir sebelum salam, Nabi baca doa ni. Ikut sekali. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dah baca doa ni? Baca dah kan? Alhamdulillah kalau baca dah. Kalau tak baca lagi kena baca. Doa ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca di akhir salat dia. Ikut sekali lagi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Ini sangat cantik lah.
Bacaan ini comel sekali. Arti dia tak ada di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam Perisai Muslim, kita dah terjemahkan, iaitu Allah maghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunkanlah dosa yang aku buat dulu-dulu. Jangan cerita dengan orang, cerita dengan Allah. Wa ma akhartu, apa yang aku buat kemudian sudah ada. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, apa yang aku buat terang-terangan. Wa ma asraftu, apa yang aku buat secara lebih. Wa ma anta a'lamu bihi minni, apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Kadang-kadang kita buat dosa tapi kita tak perasan benda tu dosa. Bila orang sebut, terkejut, dosa rupanya benda ni. Banyak hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyak dosa-dosa yang kita lakukan hari ni sebenarnya dia berdosa. Tapi kita tak terasa dia ni dosa. Sebab apa tak terasa? Kita duk ingat tak apa. Bila orang beritahu halal haram dalam bab makan minum, halal haram dalam bab pakaian, halal haram dalam bab muamalat, barulah kita terasa. Jadi kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa ma anta a'lamu bihi. Yang kita betul lupa kita buat dosa, biar Allah Ta'ala ampunkan seluruhnya. Ini dia panggil doa ni komplit menyeluruh. Antal muqaddim, engkau lah yang mendahulukan, engkau lah yang kemudian. Siapa dia engkau Allah Ta'ala nak pergi depan, orang tu pergi dulu. Dia nak kemudian dikemudiankan la ilaha illa anta. Hadis ini tanda di situ riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berdoa. Doa ni kena baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tanda sekat tu. Dan dalam kitab tuan-tuan tu ada tertinggal. Tinggal ada? Tambah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Azabil qabri dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Lepas pada tu tinggal satu lagi. Wa min azabi jahannam. Kena tambah. Wa min azabi jahannam. Jadi doa ni cantik. Di saat kita hari ni hidup di zaman penuh pancaroba, orang kata hari ni, penuh godaan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Yang pertama sekali kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Azab kubur ni, hadis tentang azab kubur ni sabit daripada Nabi. Janganlah ada orang pertikai. Hari ni ada juga setengah orang, anak orang Islam ini dah mula nak mempertikaikan azab kubur. Dia kata azab kubur ni satu manifestasi je. Manifestasi apa masuk dulu tahulah kita manifestasi dah. Satu gambaran benda yang buat dak. Azab kubur ni hadisnya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh kita main-main dia. Wa min azabi jahannam, aku minta berlindung Allah Taala daripada azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, minta berlindung Allah Taala daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hari ni fitnah hidup besar tak besar? Orang tuduh kita macam-macam hari ni. Buka je internet, dapat dah. Orang ni jahat, orang ni macam-macam tuduhan yang dilemparkan. Zaman internet ni zaman cukup senang nak buat tuduhan, fitnah pada orang. Senang tak senang? Senang. Kalau dulu nak tulis surat khabar, ada editor dia, ada penapis dia, ada siapa nak siarkan. Hari ni kita tulis kat rumah kita. Malam pun boleh, siang pun boleh. Hari ni pula bukan kat rumah lagi, dengan telefon lagi. Sambil-sambil ustaz duk mengajar, boleh juga tulis kat belakang. Yang sini tak adalah, orang lain lah kita tak. Tapi masih ada peluang untuk buat kerja ni. Jadi fitnah kehidupan yang paling besar hari ni bukan lagi fitnah setakat orang tuduh kita ya. Orang tuduh tu biarlah, kita dapat pahala. Kan hadis muflis tu besar. Ingat hadis muflis. Nabi tanya, siapa dia muflis? Sahabat-sahabat bagi tahu, orang muflis di kalangan kami iaitu orang yang hutang banyak, duit tak banyak, duit sikit, nak bayar hutang tak boleh. Nabi kata al-muflisu fina. Orang muflis di kalangan kami, orang yang bawa kebajikan pada hari kiamat. Bawa solat, bawa puasa, bawa zakat, bawa haji, bawa zikir, tapi dia duduk maki orang ni, duduk cerca orang ni, duduk kata orang ni, maka pahalanya diambil, diberi pada orang yang kita cerca. Bila habis, diambil dosa orang tu, dibawa ke atas kepala orang ni, summa turiha finnar, dicampak dalam neraka wal iyazubillah. Berat tak berat? Jadi kita jangan jadi orang muflis. Muflis atas dunia ni tak boleh pergi luar negara ya, kan? Pasport kena tahan. Muflis di akhirat nak pergi mana? Pergi ke neraka, na'udzubillah.
Jadi kita minta fitnah kehidupan. Kita ni dah cukup dah, rumah dah besar, kereta dah besar, tapi nafsu tu besar lagi. Betul tak? Oi, takkan aku pakai kereta ni ya. Jiran sebelah tu besar lagi beli. Kita bermula nak tukar. Kereta kita baru lagi, belum habis lagi ansuran. Bawa ansuran dia pun tak habis lagi. 9 tahun baru ada 3 tahun nak tukar dah. Sebab kehidupan ni nak mengejar orang. Itu fitnah kehidupan. Fitnah dalam kehidupan juga. Tak patuh syariah kita hari ni. Pakaian susah nak berubah. Anak-anak bertukar dengan anak orang sebelah. Orang sebelah tak apalah dia ada apa ni bendera merah dia tu, kita lain. Tapi bertukar juga sebab fitnah. Tapi fitnah yang paling dahsyat, fitnatul mamat, fitnah dalam kematian. Saya baca dalam kitab-kitab tentang husnul khatimah, husnul khatimah, menakutkan kita. Berapa ramai penulis-penulis menceritakan, ramai di kalangan orang bila di akhir hayat dia nak kata la ilaha illallah, tak boleh kata. Tak boleh kata, nak kata la ilaha illallah tak boleh. Maknanya dia tak boleh nak mengucap ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Inilah yang kita takut. Jadi banyaklah doa. Kalau setakat orang tuduh atas dunia ni kecil ah. Paling jauh dia pergi ke mana? Pergi mana? Pergi ke penjara, ya kan? Pasal itulah kata ahli pujangga saya lah buatnya. Saya cakap kesalahan peguam bela anak guam dia, pergi ke mana? Pergi penjara sebab dia bela tak betul. Tapi kesalahan para ulama mendidik masyarakat, memberi fatwa yang tak betul, bawa ke neraka. Ini yang paling dahsyat lagi. Jadi fitnah yang paling berat dalam kehidupan kita, fitnah dalam agama. Tak boleh nak mengucap dua kelima syahadat akhir ini. Maka kita minta berlindung Allah Taala sini min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi hadis setakat fitnatil masihid dajjal tu hadis dalam Bukhari dan Muslim. Ada yang sahih. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak tinggal-tinggal doa ni. Dalam kitab, dalam hadis yang lain ini juga Nabi kita tambah lagi satu lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Saya ingat saya dah bagi kad dulu. Kad kuning bagi tak? Ingat tak dulu? Bawa? Tak bawa. Dalam kad tu ada saya tak yang bacaan ni. Sengaja saya beri kad ni supaya kita bawa tak dalam poket. Bila nak baca doa ni. Kalau tak ingat lagi pun jadikan lepas solat baca. Untuk sementara waktu. Jadi dalam kad tu ada bacaan ni. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ada tak? Jumpa dekat. Tu. Tengok doa di akhir salat. Tulis makna dia. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta berlindung engkau daripada dosa dan hutang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'izu minal maghram. Kenapa kami tengok banyak sangat Rasulullah minta berlindung daripada hutang? Kenapa? Kita hari ni minta berlindung tak? Pak malamnya minta berlindung kat rumah dalam tahajud. Pagi-pagi lagi pergi tunggu kat bank. Bercanggah di antara doa dengan perbuatan. Macam mana nak buat ni? Nabi kata apa? Qala innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Seorang itu apabila dia berhutang, iza haddatsa fakadzaba. Bila bercakap mula nak dusta. Orang telefon cakap anak abah tak ada. Telefon abah tu padahalnya. Ini masalah hari ni, jangan nak tipu biar pandai dah. Telefon handphone ni hak pak dia. Anak tu langkat abah tak ada. Abah tak ada apa mu cakap dengan telefon siapa? Telefon ayahmu tu. Nak nipu pun biar reti juga. Tapi Nabi kata ini realiti. Iza haddatsa fakadzaba. Bila bercakap mula dusta. Sebab nak lari daripada hutang. Wa wa'ada fa akhlafa. Bila berjanji tak tunai. Okey. Bulan depan I settle semua. Bulan depan settle apa dengan dia hilang. Apa nak jadi settle lah. Tak settle lagi. Jadi inilah Nabi kita banyak doa. Ikut sekali. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Jadi aku minta perlindungan dengan Allah daripada dosa dan hutang. Nabi kembar sekali dosa dengan hutang. Berat tak berat? Berat lah tu. Kalau duduk sekali dua tu. Kemudian bawalah mari doa ni, doa yang terakhir ni. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini pun Nabi kita banyak baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas agamamu. Hadis ini pun termasuk dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Dan setengahnya duduk pada tasyahud akhir tawarruk. Apa makna tawarruk ni? Tawarruk dengan kaf. Jangan bertukar. Kalau pergi ke bank tu tawarruk dengan qaf. Tawarruk tu beli dengan bank. Ni tawarruk warik, mana duduk atas punggung.
Kan bila kita tahiyat akhir tu, duduk atas punggung tak? Atas punggung, angkat kaki sebelah. Itu dia panggil duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni iaitulah duduk di atas dua punggungnya dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya. Itu dia panggil duduk pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir kita nak kita duduk tawarruk. Ini sunnah. Dan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk sementara, duduk rehat sekejap. Selepas sujud duduk iftirash. Apa dia iftirash? Iaitu duduk atas tapak kaki kirinya dan mendirikan kaki kanan. Duduk atas tapak kaki kirinya dan mendirikan kaki kanan. Duduk atas kaki akak kaki kanan. Itu yang kita nak. Jadi insya-Allah tamatlah perbincangan kita ni tentang sujud. Dan setengahnya sunnah menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala menghantar ke lutut. Jadi sunat kita genggam kanan bila kita letak atas lutut kita, lutut kanan, dan dihantar, diletakkan jari kiri di atas paha kirinya, berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya kepada dua-dua tasyahud. Jadi nak tangan tu letak. Dan kaifiat, caranya macam mana? Menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari dan dilepaskan telunjuknya dan ditaruh. Diletakkan ibu tangannya di situ tunjuk. Macam kita buatlah. Genggam 3 kali, 3 tangan, yang 2 ni tunjuk. Sebab fungsi jari telunjuk ni dia akan bergerak waktu kita nak tasyahud, waktu nak tasyahud nanti. Dan sunat mengangkatkan telunjuknya tatkala mengata asyhadu alla ilaha illallah, angkat telunjuk. Dan makruh menggerak-gerakkan akan dia. Bila nak apa ni, setengah kali kita pergi salat dekat masjid Mekah, Madinah, nampak tak orang ada bergerak gini, bergerak, dia ada macam-macam pusingan tu. Orang Melayu ni balik-balik masjid dia akan tanya, ustaz, macam mana orang tu bergerak? Sampai perekat kita pun tak tahu apa ni, kita pun duk perli mai juga. Macam mana kita nak kata? Saya baca sikitlah cerita gerak tangan. Jadi masalah pergerakan, perlukan orang, siapa dia yang menggerakkan jari telunjuk ni? Mari mana? Jadi ada 2 kumpulan di sini. Kumpulan yang pertama menganggapkan sunnah untuk menggerakkan jari. Sunnah bagi dia bergerak, bukan main. Mazhab Syafi'i kata makruh, dia kata sunnah. Siapa yang kata sunnah ni? Tanda. Iaitulah pandangan ini dipegang oleh ulama mazhab Maliki. Pasal tu kita tengok orang yang duduk, yang biasa dia duduk dalam salat dia tu, dia tak tangan dada. Ada tak? Allahu Akbar, dia turun kat bawah. Orang ni waktu tasyahud dia bergerak tangan gini. Sebab mazhab dia ni mazhab Maliki. Biasanya orang mari daripada Morocco, mari daripada Algeria, mari di sebelah sana tu, Tunis. Ini mazhab Maliki. Negara-negara tersebut mazhab dia rasmi mazhab Maliki, maka kebanyakan orang dia bila salat dia turun tangan dan dia bergerak jari. Mana dalil dia? Ada dalil tak ada? Ada. Mereka berpegang pada dalil hadis daripada Wa'il bin Hujur, daripada Zaidah bin Qudamah, daripada Kulayb. Kata Wa'il bin Hujur kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi aku tengok Rasulullah mengangkat jarinya dan menggerak-gerakkannya sehingga berdoa. Dalil dia. Adapun pandangan yang mazhab lain, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan majoriti mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan bahawa naikkan jari dia tidak bergerak kerana dalil-dalil yang lain lagi, hadis-hadis lain yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan hanyalah Nabi kita gerak ketika tasyahud dan dia tidak bergerak berpanjangan. Maka oleh kerana isu ni isu panjang, saya pun tak nak hurai panjanglah, sekadar memberi maklumat pada kita bahawa pandangan sebagai ulama Maliki yang berpegang sedemikian. Jadi kalau kita tengok, janganlah kita ketawa dengan dia ataupun kita perli buat mai kampung mengajar orang ini solat macam ni seolah-olah kita perli pada ulama besar dalam Islam, dalam Ahlus Sunnah, iaitu ulama yang berpegang dengan mazhab Maliki. Kita nak buat, kita buat, kita tak nak buat, kita biarkanlah. Jadi tak payahlah kita ajar orang supaya perli-perli ataupun main-main dengan
dengan satu amalan yang mereka juga ada dalilnya, walaupun dalilnya dipertikaikan oleh ulama lain. Seperti contoh tadi yang kita tengok orang mazhab Hanafi, kebanyakannya dia salat, dia letak tangan di bawah pusat. Jadi kita tak payahlah duduk perli dengan dia tak. Cuma kita rasa tak selesa dengan keadaan ni, kita tak payah buat. Dan setengah daripada sunnah itu iaitulah mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Jadi kita tengok kepada tempat sujud kita. Dan mengekalkan khusyuk, iaitulah menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya dan tadabburnya, yakni mengirakan qiraah bacaannya dan zikirnya. Jadi semua sekali lah dalam sunat-sunat yang kita ada ni, kita dah tahu tadi di awal mukaddimah saya sebut, kita jadikan inilah sifat salat yang sempurna daripada awalnya sampai ke akhir, satukan dia. Tak payah kata oleh kerana ni fardu, ni sunat, kita tinggalkan yang sunat, ambil yang fardu. Tak. Kita satukan dia daripada awal takbir lagi sampai semua bacaan-bacaan ini dijadikan satu dan diakhiri dengan at-taslim, salam, mengikut apa yang telah kita ajar pada minggu lepas, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri salam, dengan salam dia berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri, di mana sudah jelaslah kepada kita. Maka tamatlah perbincangan kita dalam bab sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Insya-Allah kita akan masuk perbincangan yang tinggi darjatnya, iaitulah tentang amalan hati pula dalam salat, iaitulah masalah khusyuk dalam salat. Hal ini yang paling payah sekali. Jadi insya-Allah dalam perbincangan kita yang akan datang, kita akan buat sedikit mungkin tayangan lah di sini. Kita tunjuk bagaimana pergerakan-pergerakan yang sepatutnya kita buat di dalam salat kita, insya-Allah. Jadi ni ada beberapa soalan soalan daripada ahli jemaah kita ni, iaitulah hukum keluar daripada solat fardu atas sebab keperluan mendesak. Seperti anak nak terjatuh, kebakaran dan sebagainya. Memang kita kena kita dalam solat fardu, tapi oleh kerana ada benda terdesak, dalam kaedah kata benda yang boleh ditangguhkan dengan yang tak boleh tangguh, maka kita kena dahulukan yang tak boleh tangguh. Anak pegang pisau, memang pisau ni tajam lah. Kalau kita lepas dia sampai sudah solat, boleh jadi tangan dia tu dah putus. Kalau putus tangan anak ni, boleh sambung lagi tak? Boleh sambung dengan ilmu perubatan moden ada ni, tapi putus dah tangan dia. Salat kalau kita berhenti, sempat tak sempat kita salat lain? Sempat. Maka kita boleh berhenti kerana maslahah tadi, maslahah tafwid. Maslahah ini hilang yang tak mungkin diambil balik. Tapi maslahah kita berhenti salat, boleh kita salat balik kemudian. Itu dia panggil. Jadi kalau kita qada solat yang tengah hari pada waktu malam, qada zuhur pada waktu malam, boleh baca kuat ke tak baca kuat? Kalau kita berpegang pada asar zuhur tu memang perlahan lah. Tapi kalau kita baca malam tu boleh. Sekarang ni nak tengok asar salat ke tempat salat, waktu salat. Kalau kita asar salat memang dia sir. Tapi kalau kita kan, oleh kerana kita sekarang ni salat pada waktu malam, kalau kita nak baca kuat pun tidak jadi masalah, kerana malam tu dibenarkan untuk salat. Jadi pasal itulah kita kena tengok keadaan. Macam kita dalam musafir, kita boleh qasar salat. Qasar tak qasar? Qasar. Tapi kita punya driver tak berhenti, laju terus dia beri, sedar-sedar tengok sampai rumah. Kau tak berhenti salat? Tak berhenti. Sampai di rumah, boleh tak boleh kita salat qasar? Boleh. Kita dalam musafir tadi tak boleh lagi qasar. Bila sampai di rumah kita kena salat sempurna. Jamak-jamak lah, tapi sempurna, tak boleh qasar lagi dah. Sebab sudah habis tempoh dia. Hukum wanita salat bersendirian rumah dengan nada yang tinggi. Jadi kalaulah tidak ada orang dengar, dia yang kat rumah dia, tidak jadi masalah. Nada tinggi tak kat mana? Macam darjat taranum apa? Taklah sampai peringkat tu. Kita baca setakat yang kita dengar je. Dengar di mulut, dengar di telinga kita cukup lah. Jangan pula berlagu-lagu kuat. Jadi hari ni kalau pasal ramai orang belajar taranum kuat hari ni, jadi salat punya nak ikut antara tak payah ikut. Sekiranya kita mempunyai air wuduk, kalau kulit kita menggelupas,
Apakah kita perlu kupahkan kulit tu masuk air bawah tu? Jadi tak perlu. Kalau dia dah terbuka dah, masuk. Tapi kalau dia tu masih lagi dalam skop duduk di atas kulit, maka kita sapu, basuh atas tu je. Jadi tak adalah dalam Islam sampai kena korek-korek masuk bawah tu, tidak. Sampai mereka menyusahkan kita dan mungkin dia akan membantukan kesembuhan tu mungkin jadi lambat pula. Sekiranya kita punya masalah dalam sebutan Al-Fatihah, adakah kita mesti mengulang ayat sebut 3 kali sebelum baca ayat seterusnya? Tak. Masalah apa? Makhraj kita susah nak sebut. Ke masalah. Jadi tak jelas di sini. Jadi kalau kita sebut Fatihah tu sudah betul dah dari segi hurufnya, tak bertukar di antara ha dengan jim, tak jadi masalah. Kita teruskanlah. Tak payah kalau kita ulang 3 kali pun boleh jadi macam tu juga dia. Jadi tak apa jelas itu. Habislah kita persoalan-persoalan yang timbul. Satu lagi, tadi saya dah sebut dah tentang ni khitah kita ni. Kelebihan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada berapa kelebihan di sini? Ada 12 kelebihan. Yang pertama sekali, ucapan yang sangat dikasihi oleh Allah, kita baca subhanallah. Yang kedua, Nabi SAW sangat suka kepada kalimah ini. Yang ketiga, tadi hadis Ummu Hani tadi, dia tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya dah tua, tak larat, macam mana saya nak ajar kepada saya ibadat yang boleh saya buat waktu saya duduk? Abu Anah kata pula tadi, tambah sikit, saya kata kita ni tidak tua tapi tak larat juga nak ibadat. Termasuk OKU kita dalam bab ibadat ni. Jadi kita ambillah hadis Ummu Hani ni bahawa memadai, boleh kita buat bila-bila masa. Di pejabat boleh, dalam kereta tengah jam boleh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ikut je. Wala ada setengah riwayat setengah di bawah tu, wala haula wala quwata illa billah. Yang keempat, di antara kelebihannya ia adalah penghapus dosa-dosa kecil. Yang kelima, di antara kelebihannya ialah tanaman syurga. Dengar cerita hari ni, waktu Nabi SAW Mi'raj, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Muhammad, aqri' minni ummataka salam, ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umatmu. Hari ini saya sampaikan salam Nabi Ibrahim kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sampai salam. Sampai banyak kali dah dengar. Hari ini dengar pula salam Nabi Ibrahim kepada kita melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, khabarkan kepada mereka bahawa syurga bumi tayyibatut turbah, buminya cantik. Azbatul ma, airnya bersih. Wa innaha qi'an, tapi dia ni bumi kosong, tak ada landscape, tak ada apa. Siapa dia nak suruh pokok banyak dalam bumi dia? Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, banyak tumbuh. Jadi kalau kita pergi ziarah kawan-kawan kita dalam syurga esok, tengok bumi tak apa banyak pokok, dia dalam syurga, kita tahu lah orang ni kurang subhanallah ni. Tapi tak apalah, sama-sama dalam syurga, cuma landscape dia tak apa tebal. Jadi saya nak esok sama-sama tebal insya-Allah. Jangan ada yang kurang. Di antara kelebihannya panjang umur dalam Islam. Orang panjang umur dalam Islam banyak bertasbih, bertakbir, dia ni duduk depan. Tengok cerita 3 orang pergi perang, 2 orang mati awal, mati syahid, yang seorang ni tak mati. Tapi dia duduk depan. Sebab apa? Cerita ni cerita mimpi. Mimpi pun mimpi Nabi. Hari ni ramai orang mengaku bermimpi. Saya letih dah tuan-tuan nak jawab cerita mimpi ni. Orang ni ustaz tu mimpi, pakcik ni mimpi, bomo tu mimpi, semuanya mimpi belaka. Telah menggunakan pendekatan mimpi sebagai keramat menarik pengaruh. Saya hari ni kalau saya isytihar, saya bermimpi jumpa Nabi semalam, letak air bangun sedap-sedap sini dia kata ni, bau hak Nabi lagi ni. Saya ingat ramai orang cium tangan hari ni kan. Tapi mimpi ni satu benda yang boleh berlaku dan kita boleh percaya, boleh tak percaya. Tapi jangan buat hudah dengan ni. Ini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihannya Allah memilih 4 kalimah ini untuk hamba-hambanya. Di antara kelebihannya lagi menjadi perisai daripada api neraka. Di antara lagi ia menunggu dan mengingati Tuhan yang mengucapnya dia. Jadi bila kita ucap subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ni, dia naik duduk dekat arasy, dia tunggu panggil Tuhan dia supaya dibawa masuk dalam syurga. Sangat berat di atas raja timbangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi saya sudah cerita dah tentang ajaibnya Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari ni
Dia bawa kitab Sahih Bukhari dia. Hadis yang pertama dalam Sahih, hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Last kali hadis yang ke berapa akhir dah, yang sudah 6,000 lebih dah tu. Last kali dia bawa hadis kalimatan khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dia berkata subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Imam Bukhari rahimahullah. Dia kata mula Bukhari dengan innamal a'malu binniyat, akhir Bukhari dengan hadis mizan, hadis tentang raca timbangan. Seolah-olah Imam Bukhari pukul kita. Dia pukul apa? Dia bawa hadis Imam Bukhari, wa nadhul mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Allah Taala letak neraca timbangan pada hari kiamat. Macam dia kata, aku ni kumpul hadis beratus ribu hadis. Kalau aku buat tidak ikhlas, tak naik, tak berat atas neraca timbangan. Hebat tak hebat Imam Bukhari? Sangat hebat, rahimahullahu taala, rahmatan wasi'ah. Tengok dia tutup kitab dia pun nampak ada manhaj, ada satu kaedah yang hebat. Imam Bukhari bawa tutup kitab dia dengan kalimatani, dua kalimah yang sangat disuka oleh Allah. Khafifatan 'alal lisan, ringan di atas lidah, thaqilatani fil mizan, berat di atas timbangan. Subhanallah wa bihamdi, kata subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Boleh kata insya-Allah hari ni sampai besok jangan berhenti-henti 4 kalimah ni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kita celah pula subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allahu akbar. Tengok orang Badui bila dia belajar dengan Nabi, dia kata ya Rasulullah, ajar kepada saya ni tak mampu nak belajar Quran. Betul-betul soalan kena dengan kita dah. Nak mengaji Quran tak mampu dah Rasulullah. Ajar kepada saya sesuatu yang boleh saya beribadat dengan dia. Ajar yang benar saya boleh ibadat. Nabi ajar apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Orang Badui ni bila dia terima ajaran, dia genggam tangan. Ini adab orang Arab. Dia terima. Biasa dia kalau dia nak mengajar, dia kata a'tini, beri pada aku. Kita ajar dia genggam. Dia kata aku ambil dah ilmu-mu. Tapi tak puas hati. Sebab yang subhanallah ni untuk Tuhan, mana untuk saya? Dia nak untuk dia juga. Maka Nabi ajar untuk kamu, kata Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Minta belakang ampun, rahmat, kemaafan, rezeki, hidayah. Cukup tak cukup kita? Lengkap. Tak ada lah. Saya tak jumpa lagi bacaan yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang paling komplit lain daripada bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ringkas tapi makna dia luas seluas langit dengan bumi. Bacaan orang lain kita ambil, baca panjang berjala-jala, tapi nak cari madmun isi kandungannya mungkin sedikit. Itu perbezaan di antara jawabul kalim yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amallah risalah bacaan ini dengan sepenuhnya, dan sebarkanlah ilmu yang ada ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain dengan apa cara sekalipun. Mudah-mudahan selain pada kita beramal, kita juga menyebarluaskan kebaikan yang kita terima ini, sebagaimana orang Badui kata kita terima dan kita juga sebarkan. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang dalam bab yang penting dalam salat ini, iaitu bab khusyuk dalam salat. Insya-Allah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.